mula kita panggil mula compile the hadis, compile the ilmu hadis. Sebab kalaulah andai kata hadis itu tidak dikompilekan, sangat bahaya, ditakuti hadis tak sampai kat kita. Ya, alhamdulillah kita nak katanya betapa hebatnya ulama-ulama ketika itu. Walaupun khalifah dalam keadaan tekanlah sangat mencabar, khalifah dia punya perangai lain, ulama perangainya lain. Macam mana ulama ni boleh sangat kuat? Okay, and then the tabi'is. Kemudian kita ada dua pandangan, the school of thought yang kita kenali sebagai ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Ahlul hadis ni wujudnya di mana? Di Hijaz, di Mekah, Madinah. Manakala ahlul ra'yi di Kufah, Iraq. Ahlul Hijaz ini dibawa oleh apa kita panggil mazhab Maliki, Imam Malik lah. Manakala ahlul ra'yi Imam Hanafi. So ahlul hadis ini, apa-apa sahaja isu yang timbul, apa-apa sahaja ini, dia akan terus tengok kepada hadis, terus tengok Al-Quran, hadis. Dia susah nak buat ijtihad. Sebab dekat Mekah dan Madinah terlalu banyak hadis. Okey, sebab ramai sahabat kan kat situ. Jadi banyak sangat hadis kat situ. Okey, banyak sangat hadis. Berbanding di Iraq. Iraq ni Nabi tak pergi situ. Jadi hadis kat situ terhad. Sahabat tak ramai ke situ. Jadi hadis kat situ terhad. Jadi diorang banyak kena guna diorang punya reasoning lah, maksudnya ijtihad, akal. Kita banyak kena guna akal dan sebagainya. Dan kalau kita tengok di ahlul hadis ini, mereka tak banyak persoalkan benda-benda yang tidak berlaku lagi. Andai kata dia kata, okey, apa jadi kalau benda ni jadi? Okey, apa hukum kalau benda ni jadi? Dia orang tak fikir benda tu. Dia cukup isu tu jadi sampai situ je, stop. Okey? Tapi kalau ahlul ra'i, dia fikir panjang. What if this happen? What if this happen? What if this happen? Dia dah bincang dah. Benda tak berlaku lagi, dia dah bincang sampai digelari sebagai what if first. Tapi sebenarnya bagus. Walaupun benda tu tak berlaku lagi, dia dah bincang, at least kita ni boleh jadikan dia sebagai satu panduan lah. Satu panduan. Sebab tu kita tak sebab tu kalau kita tengok mazhab Hanafi ni dia more flexible. Sebab dia tak dia punya tu lebih kepada opinion lah, lebih kepada ijtihad. Okay, next ni the existence of the major method. Ni kan boleh baca sendiri. Okay, tadi saya dah terangkan methods of thinking yang tadi kita terangkan tentang ahlul ra'yi dan juga ahlul hadis. Ahlul hadis, hadis paper yang tadi. Okay, methods. The influence of these two schools on the emergence of the school of fiqh mazhab. So maknanya ada dua lah, ada dua. Satu yang kita kenali sebagai school of hadis dan juga school of apa tadi? School of ar-ra'i lah, ahlul ra'i, school of opinion Iraq. Okey, habis ni boleh baca Okey, habis Bani Umayyah, kita pergi kepada Bani Abbasiyah. During the period of Abbasiyah. Kalau kita tengok period of Abbasiyah dinasti, kat sinilah ketika ni munculnya Abu Hanifah. Sebenarnya dah wujud dah daripada ni lagi, sebenarnya daripada Umayyah lagi. Tapi kita tengoklah ni the following periods of Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dengan Ahmad ibn Hanbal. Kan jauh tu, kan beza dia punya tarikh dia orang hidup dan sebagainya. Macam Imam Ahmad tak pernah jumpa Abu Hanifah. Imam Idris Asy-Syafi'i pun tak pernah jumpa Abu Hanifah. Tak jumpa. So dia start dengan Hanifah dulu. Hanifah, Maliki, Syafi'i dan juga Ahmad. Okey. Ini empat ni kenapa dia sampai sekarang kekal, sebabnya dia punya fiqh tersusun. Tersusun berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain, macam mazhab Abu Lais ke, mazhab kita ada lagi mazhab-mazhab yang lain, Al-Auza'i ke kan.
Dia kurang tersusun lah macam mana ni. Ni makna kata dia punya students dia pun okey sangat ni lah. Okey. So kalau kita tengok ya, ketika periods of Abbasiyah dynasty, must appear and develop formally various compilation of hadis. Ya, kat sini lah various compilation of hadis. Ya, sebab kita dah nampak ya, ketika mana kalau hadis itu tidak dikompilkan akan berlaku apa? Berlaku fabrication of hadis tadi, ya. Dan Arabic translation of scientific, philosophical and theological work exerted influence on Islamic thought. Dan kita tengok ya, ada the development of the formal mazhab during this period ada dua stage. Ya, satu first stage yang kita kenali sebagai great imam, satu lagi stage yang kita kenali sebagai the second trend covered the period following death of the major scholars of the mazhab. It represent the beginning of rigidity. Ini yang kedua adalah apa nama yang kita kenali sebagai bila mana kematian great imam tadi. Ya, makna kata student-student lah. Ni tinggal student-student saja. Kat sinilah berlaku rigid, kat sinilah berlakunya ta'assub dan sebagainya. Okay, kita tengok dulu period of the great imam. Waktu period of the great imams, ijtihad kat waktu ni sangatlah bagus, ya, sangatlah baik, ya. So factors affected the emergence of various mazhab. Ya, sebab apa? Ya, sebab apa maksudnya various mazhab banyak ya, the emergence of various mazhab. Satu, support for scholars by the government. Ketika ini ya, khalifah-khalifah hantar anak-anak diorang pergi belajar dengan ulama-ulama. Ya, ada yang memang hantar pergi ulama, ada yang khalifah jadi ulama, ya, macam Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, Harun Ar-Rasyid ketika ini. Kemudian apa kita panggil? Ya, lepas tu macam Khalif Al-Mansur, dia minta Imam Malik untuk compilekan authoritative book of sunnah to become state constitution. Maknanya nak kata dia kata dia minta Imam Malik compilekan buku sunnah hadis untuk dijadikan state constitution ataupun perlembagaan negara. Ya, cuba bayangkan perlembagaan negara itu diambil daripada hadis Nabi. So makna kata betapa ketika great imam ni, during the great imam period of the great imam ni sangat masya-Allah lah, power lah, nak kata perlembagaan negara itu diambil daripada hadis. Tapi Imam Malik tolak, ya. Imam Malik tolak kenapa? Sebab dia kata bagi dia hadis yang dikumpulkan itu bukan semua. Ya, ada lagi hadis-hadis daripada sahabat-sahabat yang dah berpindah ke mana-mana negara. Ditakuti nanti kalau hadis tu datang ya dan tidak sama dengan perlembagaan negara, dia akan jadi satu masalah lah. Ya, sebab tu Imam Malik tolak. Tapi Imam Malik juga ya pernah dipenjarakan, ya, was jailed, beaten and tortured ya during the Abbasiyah Caliph. Kerana apa? Kerana dia buat satu dia ada ikhtilaf antara pandangan dia dengan pandangan Abbasiyah ketika itu. Apa pandangan Abbasiyah ketika itu adalah mereka kata macam ni. Siapa-siapa yang break of the oath of loyalty to the caliph, ya, diorang automatically bercerai dengan isteri mereka. Ya, siapa yang tak setialah dengan kerajaan waktu tu, So, nak katanya lepas tu Imam Malik kata tak boleh. Dia tak boleh buat macam tu sebab perceraian dan sebagainya itu adalah tidak boleh secara paksaan. Ya, anda kata berlaku dengan paksaan, dia akan jadi null and void. Tak boleh lah. Okay? So, disebabkan itu dia di-jail dan sebagainya. Okay, and then increase of center of learning. Ya, bila increase of center of learning nak katanya sangat meluas lah, ya, dekat Persia, India, ya, Southern Russia. Maknanya Eropah semua dah ditakluk. Ya, dia punya territories, kawasan jajahan. Ya, dah jadi jajahan Abbasiyah ketika ini. Ya, scholars and students began learning of further knowledge about the conclusion reached by their contemporaries in other parts of the Muslim state. Yeah, these journeys had resulted in the reconciliation of some of the major differences which had arisen among scholars and ultimately in the combination of some of the school of Islamic legal thought.
And then so kalau kita tengok ya, ketika mana increase of center of learning, ya, ketika mana contoh ya, the most outstanding scholars ya, kalau dia datang dekat satu-satu tempat tu, dia akan ada student-student yang datang, ya, akan ada berkumpul ya, ramai-ramai penduduk dekat situlah mazhab terbentuk. Ini mazhab yang ni, kemudian mazhab yang ni pula, ya, macam itulah ya, bagaimana pembentukan mazhab itu. Dan kat sini waktu increase center of learning ni kita nampak ya, ketika mana Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ni adalah pelajar kepada Imam Abu Hanifah. Dia pergi ke Egypt. Sorry, saya tak ingat sama ada dia pergi ke Egypt ataupun dia pergi ke Mekah ya, untuk belajar dengan Imam Malik ya. So Imam Hasan Asy-Syaibani, a prominent student of Abu Hanifah from Iraq to Madinah. From Iraq to Madinah in order to study under Imam Malik. Ya. Dia belajar, maksudnya nak katanya betapa dia orang ni kuat ni lah, dia punya semangat tu sampai Imam Hasan Asy-Syaibani ya, kita bukan dia time dia orang bukannya ada kapal terbang macam kita. Ya, bukannya ada kata kita kereta dan sebagainya. Ya, makna kata Imam Hasan Asy-Syaibani ni sanggup pergi daripada Iraq. Ya, Imam Hasan Asy-Syaibani ni pelajar kepada Imam Abu Hanifah. Ya, dia pergi daripada Iraq ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik. Ya, manakala Imam Syafi'i pula ya, daripada Mekah ya, dia pergi belajar dengan Imam Malik ya, pergi Madinah pergi belajar dengan Imam Malik. Lepas tu daripada Madinah dia pergi ke Iraq belajar dengan Imam Ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya, maknanya belajar kepada Imam Abu Hanifah. Maknanya dia belajar tentang fiqh Hanafi. Mula-mula dia belajar tentang fiqh Maliki. Kemudian dia pergi ke Egypt belajar dengan Imam Abul Laith, mazhab Abul Laith. Nak katanya, lepas tu baru dia buat kitab Al-Muwatta, yang mana kitab Al-Muwatta itu adalah gabungan kepada 3 mazhab dan juga kepada pandangan dia. Itu kita kata Imam Syafi'i ini sangat strict. Imam Syafi'i ini sangat dia punya tu, kalau kita nampak lain lah, dia berbeza dengan imam-imam yang lain. Pun cuma dia adalah gabungan mazhab. Dia belajar dengan semua founders of mazhab. Mungkin dia tak sempat jumpa Imam Abu Hanifah, tapi dia belajar dengan student dia yang sangat bagus lah. Adalah Imam Hasan Asy-Syaibani. So kita tengok ya macam mana semangat mereka belajar ya. Maknanya nak kata nak jadi great imam ni bukan mudah. Ya. Nak jadi, dan mereka ni bukan setakat great imam je, ada kadang dipukul, dipenjara dan sebagainya. Ya. Okay, next, spread of debate and discussion. So spread of debate and discussion during this period melalui surat, through mail, and bukannya email tapi mail, ya, surat. Ya, surat tu maksud nak kata tak datang bila lagi, sebulan kemudian ke. Kalau kita balas 2 bulan kemudian akan sampai ke. Ya, kita tak tahu ya. Maksudnya nak katanya dia orang perbincangan mereka ya berlaku ketika kalau ada isu dan sebagainya. Okay, kemudian period of the minor scholars. Okay, during the period of the minor scholars, ketika ini great imam tadi dah meninggal dunia. Ya. So bila dah meninggal dunia, tinggal lagi student-student mereka. Bila student-student mereka, agak-agak student-student ni suka dekat siapa? Dekat imam masing-masing. Guru masing-masing. Mana ada orang tiba-tiba suka kat guru yang lain? Jadi dekat sini sangat mencabar juga ya, bila mana ya compilation of fiqh according to particular major imams. Ya, ada compilation of fiqh dan sebagainya. Kemudian debates were conducted to amuse the king. Ni jadi masalah bila mana diorang hanya nak menggembirakan khalifah, ya, king, yang mana diorang saja je cari isu-isu yang baru dan diorang mengeluarkan hukum yang mana hukum tu menggembirakan khalifah. Ya, hukum tu bukannya hukum yang betul, tapi hukum ni. Ini jadi satu masalah bila dah penghujung zaman Abbasiyah ya. And then compilation of hadis, ya, berlaku compilation of hadis. Alhamdulillah ya, anak murid kepada Imam Ahmad, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, diorang compilekan, ya, susah ya compilekan hadis, bukan compilekan hadis ni bukan mudah, sebab kamu cuba tengok ya, bila kata dia akan tengok satu persatu perawi-perawi ni.
Ya, sama ada perawi ni pernah berjumpa dengan perawi ni ke belum? Perawi yang satu ni pernah berjumpa dengan perawi, contoh perawi Z. Perawi Z ni pernah jumpa dengan perawi X tak? Perawi X pernah jumpa perawi Y tak? Pernah jumpa perawi ni tak? Baru nak katanya hadis tu nak tunjuk hadis sahih ataupun tak. Maknanya kerja Imam Bukhari dengan Imam Muslim ni Masya Allah sangat hebat. Sangat hebat. Ya, bukan senang ya nak compilekan hadis yang beratus ribu ya, bukan sikit dia, beratus ribu yang boleh. Lepas tu dia akan tengok sama ada, kalau kita tengok hadis-hadis dhaif sekarang ni kan banyak hadis dhaif kan, kita banyak, sebab hadis dhaif ni orang kata boleh dijadikan sebagai amal tapi tak boleh disebarkan, macam tu lah di ni kan. Okey, tapi kenapa hadis-hadis tu dhaif? Sebab antara perawi tidak berjumpa dengan perawi sebelum ni. Itu antara kenapa hadis itu adalah dhaif. Kalau hadis maudhu tu memang ditolak lah, yang memang tak boleh. Ya, kalau dan adalah lagi-lagi banyaklah, itu je banyak jenisnya hadis. Itu nak katanya betapa kalaulah ada kata Imam Bukhari dengan Imam Muslim tidak sedakik itu dalam menentukan hadis, dia tak sampai kat kita. Cuba bayangkan macam mana ya 1400 tahun daripada zaman Rasulullah SAW sendiri benda ni sampai kat kita. Cuba bayangkan, Masya Allah, betapa hebatnya zaman sahabat dengan tabi'in ketika itulah. Ya. So the next, the organization of fiqh. So kalau kita tengok through translation of the great books of science and philosophy from Greece, Rome, Persia and India, Islamic scholars gain insight into new systems of reasoning, deduction and inference. Yeah, this new knowledge influence their approach to fiqh, which they proceed to organize into fundamentals. So maknanya itulah compilation of hadith and fiqh. And then after the decline of Abbasiyah period. Okay, so next during this period, period ni lah yang jadi masalah, ya, mazhab factionalism atau kita panggilkan sebagai ta'assub. There was a drastic reduction in the number of mazhab and the structure of operating. Okay, ketika zaman ni, both version, okay, dia sama ada ketika after the decline of Abbasiyah period ataupun kita tengok emergence of taqlid. Okay, kita tengok satu persatu dulu. Ni boleh bacalah ya, compilation of fiqh. Ya, kemudian ada satu format yang format untuk penyusunan fiqh, ya, bermula dengan iman, kemudian isu concerning taharah, solat, saum, ya, zakat, haj, ya, dan nikah, talak, kemudian bai' and dan adab. Ya, makna kata time ni dah ada satu common format lah, tu yang kalau kita tengok buku-buku fiqh ni lebih kurang sama je kan. Sebab daripada sinilah ya, dah ada format dia. So in dealing with any of these issues, an author from any one mazhab would mention the different proof used by all of the mazhab position. Okay, next, after the rise of the Ottoman Empire, ni waktu Turki Uthmaniyah lah ya. Turki Uthmaniyah bila adanya approach of taqlid ataupun the blind following of a mazhab and a factionalism. Ya, emergence of taqlid. Emergence of taqlid ni sangatlah ya, sangat bahaya. Sebab apa? Sebab ya, sampaikan dekat dalam satu masjid ada dua imam. Ya, imam ni tak boleh solat dengan mazhab lain. Imam yang ni pandang apa? Students yang ni tak boleh, ataupun followers of the mazhab ni tak boleh. Dia kena solat dengan mazhab dia je. Yang ni pun solat dengan mazhab dia je. Okey, dan even sampai dekat Mekah, Masjidil Haram tu pun sama, terjadi sebegitu rupa. Mula-mula mazhab yang ni, imam daripada mazhab Hanafi contoh, solat dulu. Kemudian mazhab Syafi'i pula. Dan mazhab ni pula, ya, ada, memang jadi. Tapi alhamdulillah ya, pada tak silap saya 21st century kot. 21st century ada satu kemudian ditakluk lah. Ya, ada satu, apa nama dia? Kalau kita tengok siapa? Ni
So after until the first quarter of the 21st century. So until the first quarter of the 21st century, when Abdul Aziz ibn Saud and his army conquered Mecca and united all worshippers behind a single imam, regardless of his or their mazhab. Alhamdulillah lah, ya adanya Abdul Aziz ibn Saud ni. So andai kata Abdul Aziz ibn Saud ni tak ada, ni kita panggil Saudi. Ya, Abdul Aziz ibn Saud. Ya, sampai sekarang dia conquer Mekah lah. Ya. So andai kata ya tak ada dia, sampai macam tu lah. Fanatik tak asupnya taklid ni. So disebabkan tu taklid tu bahaya. Taklid tu sangat bahaya. Ya, ada yang kata followers of the mazhab Hanafi tak boleh kahwin dengan followers of the mazhab Syafi'i. Dia sampaikan nak kata mazhab ni macam agama. Ya, macam agama. Sedangkan mazhab itu bukan pun sources of law or sources of Islamic law, ya. Bukan, ya. Yang sources of Islamic law 4 yang pertama tu. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dia kata ada mazhab, dia jadi sangatlah rumit. Ya, sangat rumit. Sebab nanti akan jadi masalah ini. Sedangkan kita sama-sama Muslim, ya. Ini yang kita risau, ya, banyak jadi tentang Syiah dan sebagainya. Okay, next. Okay, yang ni, okay, daripada kita kan tahu kan bila kata Khalifah Abbasiyah, ni dah jatuh. Okay, ni dah jatuh, ya. So waktu ni, ya, the leaders of mini state, dia dijadikan, dibahagi-bahagikan dah. Negara jadi negara kecil-kecil. Ya, daripada negara yang besar tu jadi negara kecil-kecil. So negara kecil-kecil ini, ya, dia punya pemimpinnya kena daripada mazhab yang diduduki oleh siapa penduduk situlah. Penduduk tu ikut pegang mazhab apa dan sebagainya. Okay. Lepas tu the four mazhab were considered as completely formed. So kita banyak berpegang kepada 4 mazhab ni. Sebab 4 mazhab ni memang dah tersusun lah fiqh dia. Berbanding dengan mazhab Abu Laith, mazhab Al-Auza'i dan sebagainya. Semua tu macam dah tidak ni lah, tak ada. Maksud bukan tak ada lah, dia maksudnya orang mungkin tak ramai lah followers dia dan sebagainya. Okay. Next, to avoid unqualified individuals to misguide the society, scholars will no longer seek to bring new ideas and opinion about any issue but only refer to the earlier scholars. So kat sini, ya, bila mana diorang try untuk tutup pintu ijtihad, ya, sebab bagi mereka dah cukup dah ijtihad yang dibuat oleh scholars-scholars yang lepas, ya. Satu lagi diorang takut sebab ada orang yang tidak ada capacity untuk membuat ijtihad, buat ijtihad. Ya, itu yang diorang takutilah. Ya. Next, a large number of debate and controversy were not intended to derive a correct judgment but rather to satisfy the lust of umara. Ni the nature of writing fiqh book ketika ini. Ya, ada mutun, syuruh, hawashi, takrirat, ya. Ya, ni antara buku-buku mazhab Hanafi, kitab mazhab Hanafi, kitab mazhab Syafi'i, kitab mazhab Maliki, ya, kitab mazhab Hambali. Maknanya nak kata 4 mazhab ni memang tersusun lah dia punya buku semua sebenarnya berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Okay, during Taqlid era, ya, during Taqlid era, some books on the fundamental of fiqh were written as a correct method of making ijtihad. So ada buku usul fiqh lah yang dibuat. The condition of ijtihad have been tightened not only on the scholars of their time but also many of the earlier scholars who had made ijtihad. And then the issuance of a fatwa that the door of ijtihad has been closed. Ya. Okay. European of law codes. Okay, ni boleh baca sendirilah. Okay, habis. Sempat pun habis, Okay, alhamdulillah sempat habis. Jadi kita nak tengok, ya, betapa. Okay, next seminar insya-Allah kita masuk bab yang ketiga dan seterusnya bab 4, 4, 5. Satu lagi 6, 7, 8, 9, 10 banyak juga lah. Sebab 4 seminar ni kita kena habiskan kita punya syllabus. And then next seminar tu kita buat presentation. So presentations ni lah, secara
Fizikal. Okay. Next, okay, kalau kita tengok ya sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana kekuatan mereka ya, dalam bukan setakat sahabat lah, tabi'in ya. Ketika itu teknologi tidaklah seperti mana kita ya, yang ada kapal terbang, ada senjata yang sangat hebat ya. Tapi kita tengok ya macam mana diorang takluk Turki, macam mana diorang takluk Palestin ya, Salahuddin Ali Ayyubi takluk Palestin ya, macam mana diorang percaya dengan hadis Nabi bahawa satu hari nanti akan tertakluk bumi Turki tu. Sampai sekarang ya dapat Islam ya, Turki tu alhamdulillah, tapi cuma jatuhlah waktu kerajaan Turki Uthmaniyah tu kan. Tapi nak katanya sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentera ya, sebaik-baik tentera ketika itu. Sebelum Sultan Al-Fatih dapat takluk Turki tu, betapa cubaan nak takluk tu terlalu banyak kali kan. Sampai kan makna kata diorang ni hantar tentera tau. Hantar tentera, datang lagi, kalah datang lagi, kalah datang lagi sampai menang. Ya, betapa diorang ni sangat hebat. Kita ni sekarang ni nak kata hantar tentera pengaman pun fikir banyak kali kan. Ya, nak kata hantar tentera pengaman dekat Palestin yang tinggal sikit je lagi. Kalau satu dunia tolong sama-sama tu, saya rasa menang. Ya. Tapi nak katanya Islam ketika zaman kegemilangan Islam ni, Masya Allah sangat hebat lah ya, berbanding kita sekarang zaman kita ni tidak sehebat zaman dulu lah ya. Ya, jadi belum lagi kita cerita tentang itu baru Palestin tau. Ada satu lagi negara yang negara tu miskin ya, negara tu negara miskin yang tak dapat perhatian